Assalamualaikum dan hai, saya Pak An dan racun kali ni Poco kembali lagi dekat dalam dunia smartphone. Dia lancarkan Poco X3 Pro. Okey, korang ingat tak NFC dah pun keluar beberapa bulan yang lepas. So dekat sini kita ada versi yang Pro dia. Korang mesti sekarang ni macam agak tertanya kan, apa yang terbaru dekat versi yang Pro ni berbanding NFC. So hari ni saya nak share dengan korang ni geng. Korang relax dulu. So kalau korang tak sabar nak tahu apa yang ada dekat phone ni, X3 Pro ni, jom kita mulakan racun sekarang. Yes, saya tahu korang mesti dah tak sabar gila kan nak tahu peningkatan terbaru yang ada dekat versi Pro ni berbanding versi NFC. Kalau kita tengok balik, untuk Poco X3 NFC sendiri pun masa dia launch hari tu pun dah sangat-sangat padu dah dengan harga yang ditawarkan tu, memang sangat-sangat berbaloi untuk dibeli. Apatah lagi versi Pro ni. Kalau dekat sini dari segi rekaan kotak tu standard macam kotak phone yang lain, petak, tak ada apa yang baru. Cuma dari segi warna saya sangat suka kombinasi warna yang diletak dekat Poco X3 Pro ni, warna kuning dan juga warna hitam. Memang terasa sangat pop up lah, sangat menyalah pandang kotak ni kan. Kalau kita tengok dari bahagian bawah dekat sini, jadi tulisan dia tu warna putih, yang mana saya dapat dekat sini warna hitam ni Phantom Black. Dan varian yang saya dapat ni 6GB RAM dan 128GB ROM. Tak silap saya dia ada juga varian 8GB dan 256GB ROM tu. Tapi saya tak pastilah dia akan rasmi dekat pasaran Malaysia ke tidak varian tu. Sebab harga pun buat masa ni, masa saya upload video ni pun saya tak tahu lagi berapa harga dia. Nanti kalau saya dah tahu, saya akan letaklah harga di bahagian description di bahagian bawah tu. Korang jangan risau. So kita akan terus unboxing. Sekarang ni jom kita buka sama-sama. Korang nampak warna tu memang rasa sangat-sangat premium lah, kuning hitam ni kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Buka dulu. Okey, so saya perasan benda baru. Rasanya saya belum jumpa lagi ada kad macam ni diorang letak dalam kotak Poco. So korang boleh nampak kat sini macam ada kata-kata semangat sikit kan. Ada QR code bagai. Oh, di bahagian belakang ni pun ada juga tulisan Poco warna kuning dan juga warna hitam. Sangat-sangat menarik. Okey, benda baru kita jumpa dekat Poco X3 Pro. So di dalam kotak kecil ni macam biasalah korang pun dapat teka apa yang ada dalam ni. Yes, betul tekan korang. Kita ada SIM tool ejector bulat ni, standard. Okey gang, so korang nampak tak dekat sini, kita dapat stiker kot. Biasanya saya akan jumpa stiker-stiker ni akan ada dekat dalam kotak-kotak smartphone gaming lah. Jarang-jarang lah ada dekat phone-phone biasa ni ada stiker kan. Just nice lah. Korang boleh letak kat mana-mana yang korang suka, tak tepi dulu. So dalam ni nanti korang akan dapat juga manual macam biasa. Dan terakhir dalam kotak kecil ni, korang akan dapat casing transparent silikon lembut lah. So akan protect body phone korang dari bercalar. So dekat sini korang nampak tak, kalau dia punya casing sendiri ada bulat dekat sini, bermakna phone tu memang nampak sama tak macam Poco X3 NFC yang rekaan kamera bulat. Kita akan tengok sama-sama. Sekarang ni kita akan tengoklah perkara paling penting, paling utama dalam kotak phone tu sendiri. Kita ada Poco X3 Pro, yang mana di bahagian luar ni korang akan nampak ada tertulis beberapa spek highlight yang paling diagungkan dekat phone tu sendiri. So dekat sini ada benda baru juga. Korang nampak tak, kalau Poco X3 NFC dia pakai Snapdragon 732G, dekat sini dia pakai Qualcomm Snapdragon 860, which is chipset ni sendiri pun masih belum official lagi, tapi dah ada dekat Poco X3 Pro. Saya sendiri pun tak sabar nak rasa pengalaman guna chipset ni sebab dia baru kan. So dekat sini kalau kita tengok dari segi rekaan, dia punya screen tu sama je saiz dengan NFC, 6.67 inci. Dia bawakan resolusi pun sama, Full HD+. Dekat sini yang baru saya perasan, kalau Poco X3 NFC tu dia just pakai Gorilla Glass 5, yang ni dah dilapisi Corning Gorilla Glass 6. Dan dia masih sama menggunakan dia punya refresh rate sampai 120Hz. Di bahagian bawah ni macam biasalah ada UFS 3.1, lepas tu dia pun support dual speaker, NFC enable. Dan untuk bateri pula, kalau Poco X3 Pro ni 5160 mAh, untuk Poco X3 NFC tak silap saya 5150 lah macam biasalah. Dan untuk dia punya dekat bahagian dalaman juga dia dilapisi, dilengkapi dengan liquid cooling juga. So terbaiklah dekat situ. Kita akan angkat dulu phone ni. Sekarang ni saya memang tak sabar nak tunjuk dekat korang. Korang nampak tak? Dia punya rekaan ni geng, saya mula-mula bila saya buka, saya pegang pun ni agak terkejut lah kan. Biar betik kan, ni Poco X3 NFC kot. Sama kot rekaan ni kan. Dia macam letak chipset baru, letak benda-benda baru sikit. Lepas tu, tapi body masih sama dengan Poco X3 NFC geng. Tapi tak apalah, kita letak dulu lah kan. Saya macam, apa hal kot kan. Tapi tak tahulah harga dia macam mana nanti, berapa dia jual. Sebab body sama, cuma chipset je lain. Adalah benda-benda lain sikit kan dia letak nanti. So di dalam kotak lagi ni korang akan dapat juga dia punya kabel pengecasan warna putih macam biasa, USB A to USB C. Dan untuk dia punya adapter pengecasan dekat sini korang boleh tengok dia support 33 watt.
Biasanya untuk bateri kapasiti yang dibekalkan dengan pengecasan 33 watt ni, korang akan dapat full charge tu sekitar 1 jam 20 minit lebih, macam tu je lah. So sekarang ni kita dah settle unboxing kotak. Kita akan tengoklah apa yang special ada dekat phone ni sekarang. Dari segi rekaan ni geng, memang betul lah apa yang tersebar baru-baru ni, yang katanya Poco X3 Pro ni bakal pakai rekaan yang sama macam Poco X3 NFC. So sekarang dah pun terbukti. Kalau korang dah terbiasa dengan rekaan yang ada dekat Poco X3 NFC tu, memang tak ada masalah lah untuk korang pakai Poco X3 Pro ni. Sebenarnya rekaan macam ni pun memang nampak agak rare juga, tak nampak kosong, tak nampak boring. Dia dekat bahagian sisi kanan dan kiri dia melengkung, dan dia punya rekaan, dia punya material tu macam matte. Tapi di bahagian tengah ni pula dia macam glossy dan ada macam tekstur carbon dan ada tulisan Poco yang agak besar, supaya mudah korang nak nampak phone ni bila korang letak dari jauh tu, korang dah boleh nampak tau. Untuk dia punya rekaan kamera sendiri, dia punya frame tu nampak bulat, tapi kamera dia tu sendiri macam petak macam tu. So dekat sini apa yang baru lagi, korang akan nampak kalau Poco X3 Pro ni dia just pakai 48 megapiksel sahaja. Kalau untuk Poco X3 NFC tu 64 megapiksel, dan dia masih pakai dari 4 lens tu masih sama lagi lah. So kita cuba tengok di bahagian atas apa yang ada. Di bahagian atas ni macam biasa, korang akan dapat ada air blaster untuk kontrol phone korang jadi remote kawalan jauh. So di bahagian sisi kanan dekat sini korang akan nampak ada SIM tray, yang mana kita akan cuba buka dan tengok berapa slot yang disediakan di sini. So saya akan buka sekarang geng, agak susah sikit. Ok, so dia just pakai dekat sini, dia jenis hybrid. Korang boleh pakai satu SIM, satu micro SD card, ataupun dual SIM sahaja geng, tak boleh masuk micro SD card. So kalau kita tengok di bahagian bawah pula dekat sini, korang akan nampak kalau ada port USB-C, ada audio jack, yes, masih dikekalkan, dan juga ada salah satu lubang stereo speaker. Sekarang ni kita akan cuba tengok pula, kita akan cuba test kekuatan stereo speaker yang dibekalkan dekat Poco X3 Pro. So saya akan higheskan volume, korang boleh nilaikan sendiri. Untuk di sisi lain, dekat sini just ada volume button up and down, dan juga ada power button yang mana dekat sini juga terbina fingerprint scanner. Beralih di sisi depan, dekat sini saya perasan kalau phone ni masih pakai skrin jenis berlubang ataupun dipanggil dot display, yang mana dekat lubang atas ni tersembunyi 20 megapiksel selfie camera. Dan kalau korang perasan di bahagian atas ni ada speaker grill, yang mana dekat sini juga adalah salah satu lubang stereo speaker. Untuk skrin dia sendiri, kualiti yang dihasilkan dekat sini boleh kata just nice lah kan. Dan kalau kita tengok dari segi dia punya bezel kanan dan kiri tu memang sangat minimal. Cuma bila saya tengok di bahagian bawah tu lah, nampak sedikit tebal dagu dia tu. Kalau kita bercerita pasal dia punya spek kan, boleh kata dia berkongsi spesifikasi skrin yang sama ada dekat Poco X3 NFC. Masih 6.67 inci, saiz yang sama. Resolusi pun sama juga, Full HD+, dan yang paling agak tendam sikit, saya ingat dia dah pakai AMOLED. Tapi dia masih pakai LCD screen. Tapi tak apalah, at least dibekalkan juga dengan refresh rate setinggi 120Hz dekat sini. So korang boleh pilih lah, korang nak tukar 60 ke, 120Hz ke, tapi untuk 90Hz tak ada geng. By the way, untuk touch sampling rate dia sendiri pun sampai 240Hz. So tidak balas bila korang tengah gaming, bila korang tekan screen tu memang sangat-sangat laju. So apa lagi yang ada dekat sini, korang boleh tengok sendiri. Dia ada preset untuk korang tukar warna dia tu, just nice lah. Korang nak tukar color temperature pun ada juga dekat sini geng. Kalau kita tengok dari segi rekaan dia, dari segi screen, dari segi bateri, dari segi features yang lain macam dual stereo speaker apa semua tu, boleh kata sama je macam yang ada dekat Poco X3 NFC. So sebenarnya apakah yang membezakan Poco X3 Pro ni dengan Poco X3 NFC? So yang paling utama tu sebenarnya terletak dekat dia punya chipset geng. Macam yang korang tahu, Poco X3 Pro ni dikuasakan dengan chipset Qualcomm terbaru Snapdragon 860. So kan, bila saya cek balik Snapdragon 860 ni, bila saya tengok spek chipset tu sendiri, sebenarnya dia ni sama macam yang ada dekat Snapdragon 855 Plus yang dilancarkan pada tahun 2018. So bila saya pakai aplikasi CPU Z pun, korang boleh nampak sendiri, dia keluar dekat sini bacaan tu Qualcomm Snapdragon 855 Plus. So bermakna dekat sini kan, untuk chipset 860 tu sendiri adalah revision kepada Snapdragon 855 Plus. So tak apa, kita cuba tengok macam mana pula Antutu, macam mana pula skor dia. Kita cuba masuk dekat aplikasi Antutu Benchmark. Dekat sini saya dapat sekitar 480,000 lebih, which is agak tinggi juga. Tapi macam mana pula dari segi teknikal kan, macam mana pula segi performance, grafik apa semua kalau kita gaming. So kita akan cuba dulu tengok PUBG, grafik apa yang support. So again, kita dah pun ada dekat lobby PUBG Mobile. Untuk highest grafik dekat sini terbaik sebab korang boleh dapatkan sampai Ultra HD. Korang juga boleh dapatkan HDR Extreme dan juga Smooth Extreme 60 fps.
So mungkin kita akan buat penderaan PUBG non-stop nanti. Kalau korang nak tahu macam mana, cuba korang komen sikit geng. Saya tahu ada di antara korang yang main juga Genshin Impact yang nak tahu macam mana kalau kita main Genshin Impact, support tak chipset ni kan, sedap tak sedap. Yalah, Genshin Impact ni boleh kata antara game dengan grafik yang sangat tinggi dekat sini. So far saya try main dengan grafik yang paling tinggi, highest dengan 60 fps yang on kan. Macam korang nampak sendiri, even banyak enemy dekat sini pun tak terasa macam starting ataupun lagging ataupun start yang sangat teruk. So far sangat terbaik kan. Kalau bercakap dari segi kamera, dekat sini rasanya ada kurang sikit untuk versi Pro. Walaupun dia Pro, tapi kamera yang dibekalkan, spek kamera dia tu tak Pro mana, sebab dia hanyalah 48MP dibandingkan dengan Poco X3 NFC sampai 64MP resolusi kamera. Tapi dari sisi lain, korang masih dibekalkan dengan 4 lens. So dia ada juga lens ultra wide angle, ada 2MP macro sensor dan juga depth sensor. Untuk features dalam aplikasi kamera ni, saya terasa rasanya banyak dekat sini, tak ada isu. So korang boleh tengok sendiri lah macam mana hasil kualiti kamera dan juga kualiti video dia. Dengan bateri yang dibekalkan ni sebesar 5160mAh, rasanya memang sangat-sangat cukup untuk penggunaan harian korang. Kalau korang cas daripada pagi full sampai malam tu, rasanya masih berbakil lagi bateri korang. Powerbank pun mungkin korang dah jarang-jarang tengok lah lepas ni kan. Lagi-lagi dikombainkan pula dengan pengecasan pantas 33W. So waktu untuk mengecas phone ni rasanya sangat-sangat laju. Rasanya kan itu saja video kita untuk kali ni, video unboxing kita. Nanti kita akan berjumpa lagi di video review yang akan datang. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. So antara banyak-banyak features yang ada dekat phone ni kan, korang rasa mana features yang paling korang prefer dekat phone ni geng? Kalau ada silap kata, tersalah info, saya harap korang maafkan saya. Itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.